Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu. Hari ini kita nak belajar tentang panduan menulis ringkasan PT3. Okey, mari kita lihat apakah panduan yang perlu untuk menulis ringkasan PT3. Okey, yang pertama, murid-murid hendaklah membaca soalan dengan teliti. Okey, soalan akan disediakan. Okey, bila dapat kertas soalan, yang pertama sekali murid mestilah membaca soalan. Baca soalan dengan teliti. Okey, ini merupakan contoh soalan ringkasan. Okey, mari kita lihat apakah soalan yang diberi. Okey, baca petikan di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Panjang ringkasan anda hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey, apa yang perlu buat bila dapat soalan? Okey, kita mestilah mencari kata kunci yang terdapat dalam soalan. Okey, berdasarkan soalan ini, okey, kata kunci ringkasan adalah faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, kata kunci ni dapat dilihat dapat dilihat pada perkataan yang ditebalkan. Okey, dekat sini ada dua. Okay, yang pertama, faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya, dan juga lagi satu antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, bila perkataan yang ditebalkan ini dia membawa maksud arahan yang sangat penting. Jadi kata kunci untuk ringkasan kali ini ialah faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, yang ketiga, murid perlu baca petikan sekali lalu. Okey, ringkasan dia akan bagi petikan. Okey, baca sekali lalu untuk kita dapat gambaran apakah ringkasan tersebut. Ringkasan tersebut tentang apa? Yang keempat, murid hendaklah baca petikan dan cari isi tersurat berpandukan kata kunci. Okey, tadi kita dah baca kali pertama. Kali kedua kita baca, murid mestilah mencari isi tersurat berpandukan kata kunci yang diberi dalam soalan. Okey, bila nak cari isi tu, bila kita dah dapat isi-isi tersebut, isi tersurat, kita mestilah gariskan. Kita masukkan yang kelima adalah gariskan isi tersurat sekurang-kurangnya 5. Maksimum isi tersurat adalah 8. Okey, untuk ringkasan minimum isi tersurat yang perlu ditulis ialah 5. Manakala maksimum adalah 8. Okey, kenapa sekurang-kurangnya 5? Kalau kita tengok dalam soalan, perkataan mestilah tidak melebihi 80 patah perkataan. Jangan lebih dan juga jangan kurang daripada 50 patah perkataan. Okey, apabila kita dah dapat isi tersurat, dah cukup, kita nak mulakan ringkasan kita. Okey, mulakan ringkasan dengan ayat antara faktor ataupun faktor-faktor. Okey, yang ini berdasarkan kata kunci lah. Contohnya kalau kata kunci tersebut tentang sebab, kita mulakan dengan antara sebab ataupun sebab-sebab. Okey, mestilah berpandukan kata kunci yang diberi dalam soalan. Yang ketujuh, okey, gunakan penanda wacana yang sesuai untuk isi tersurat yang seterusnya. Okey, bila kita dah dapat isi-isi tersebut, untuk menggabungkan isi tersurat yang pertama dan juga yang kedua, seeloknya kita gunakan penanda wacana. Okey, bila kita guna penanda wacana, menunjukkan murid menggunakan ayat yang gramatis. Dan markah untuk bahasa insya-Allah boleh dapat tinggi. Okey, ini merupakan contoh penanda wacana. Okey, yang pertama, selain itu, sementara itu, selanjutnya, seterusnya, dalam pada itu, pada masa yang sama. Okey, pelajar juga boleh gunakan kedua, ketiga, keempat.
Okey, yang ni juga merupakan penanda wacana. Okey, selain daripada ni boleh lagi guna. Jadi kita guna penanda wacana yang sesuai. Seeloknya gunakan penanda wacana yang pendek sahaja, yang menggunakan 2 patah perkataan ataupun 1 sahaja, untuk tidak melebihi 80 patah perkataan. Yang ke-8. Okey, harus diingatkan pelajar jangan ubah perkataan atau maksud ayat. Okey, jangan ubah perkataan atau maksud ayat. Okey, yang ke-9, ringkasan hendaklah ditulis dalam 1 perenggan sahaja. Okey, elakkan tulis dalam banyak perenggan. Tulis dalam 1 perenggan saja. 1 perenggan saja pun dah cukup. Okey, yang terakhir, okey, selesai kita menulis ringkasan. Okey, dah siap, kita tengok dah tiada kesalahan ejaan dan bahasa dan sebagainya. Okey, kira jumlah perkataan dan tulis bilangan perkataan tersebut di bahagian bawah sebelah kanan ringkasan. Okey, yang itu sahaja untuk kali ini, video kali ini. Okey, ada apa-apa? Kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan, boleh komen di bawah. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.